surat 64. Surah Ali Imran ayat 109, muka surat 64 dari juzuk yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم
لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali lagi kita merafa'kan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, penguasa, pencipta, pemilik, pentadbir segala yang ada di alam semesta. Dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha perkasa, dan dialah Allah yang maha berkuasa. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda
para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini 15 Ramadan. Semalam tengok bulan, Allah bulannya. Allah cantiknya. Tapi kecantikan dia tu mengingatkan kita bahawa separuh Ramadan telah pun berlalu dan alangkah cepatnya masa. Belum lagi tak sempat nak becuk lah. Tengok-tengok garisan penamat depan lah. Baru nak becuk. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, kekuatan, dan Allah pandu ubun-ubun kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Kerana kenikmatan Ramadan itu sangat berharga. Kesempatan bertemu dengan Ramadan satu hari pun sudah cukup istimewa. Betapa ramai orang yang mengimpikan berada di dalam bulan Ramadan, terutamanya orang-orang yang dah pergi meninggalkan dunia. Jadi kita yang masih ada ni, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, pada hari ini ayat tadabbur kita masih pada ayat yang ke-14. Ayat tadabbur kita masih pada ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran. Iaitulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah Taala telah menghiaskan bagi manusia ni, dijadikan indah kesukaan mereka kepada syahwat. Suka kepada syahwat. Memang Allah Taala jadikan manusia begitu. Ada hikmah, tapi di sebaliknya ada juga ujian dan cabaran. Yang pertama sekali ialah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ini kita dah bahaskan semalam, kerana ini ujian terbesar bagi manusia. Tapi kena ingat, Allah jadikan syahwat tu ada maksud dia. Maksudnya agar keturunan manusia ini lestari, berpanjangan. Kalau tiba-tiba orang tengok pada wanita tu tak ada rasa, maka dia tak akan kahwin. Bila dia tak kahwin, maka terputuslah keturunan manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan kepada wanita itu ada pada hati lelaki, sebagaimana kecintaan pada lelaki ada pada hati wanita. Tujuannya untuk manusia ni sakinah, tenang antara satu sama lain. Sebab itu dalam tafsir kita dah baca semalam, hadis-hadis Islam menggalakkan berkahwin. Jadi bukan ujian ni bermaksud Allah Ta'ala sebut ni bukan sekadar ujian biasa, tapi dia juga adalah perhiasan bagi manusia. Zuyyina. Zuyyina. Cumanya kalau dia guna pada jalan yang halal, dia dapat pahala. Kalau dia guna pada jalan yang haram, dia dapat dosa. Sebaik-baik wanita adalah wanita salihah, muslimah yang menjadi perhiasan bagi dunia. Ini yang kita dah bahaskan pada hari semalam. Kemudian sambungan. Yang kedua ialah al-zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Iaitulah anak pinak. Anak pinak ni sama juga dengan wanita tadi. Kalau orang kahwin tujuan nak dapat anak ramai, dan dia tujuan dia nak meramaikan umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala sebab dia berkahwin, tujuan dia meramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk perkara terpuji,
sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud, kahwinilah wanita penyayang dan ramai anak. Fa inni, sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, aku bangga umat yang ramai pada hari kiamat. Jadi berkahwinlah, beranaklah ramai-ramai. Kalau ada anak perempuan tu suruh dia beranak ramai. Tapi lah ni orang tak nak dah anak ramai. Kalau 2-3 orang dia dah cukup dah. Pada dah tu cukup dah. Hak 2 orang ni pun sakit kepala, dia kata. Dia tak tahu zaman dia dulu sakit kepala sepuluh mak dia. Tapi begitulah. Kita orang lelaki sedaklah syarahnya, dia kata. Dia kata suami sedaklah syarah, bukan dia berjaga je dia. Dia kata lah. Tapi sebenarnya ada peranan masing-masing. Okey, ada peranan masing-masing. Kalau kita tu tujuan meramaikan umat, insya-Allah dapat pahala. Soal rezeki ni Allah Taala dah jamin dah. Kadang-kadang kita tengok orang tu biasa-biasa je, tapi anak dia ramai, hidup molek cuma beza dia, hak ni makan beras basmati, hak tu nak beras tempatan. Hak ni sekali buka puasa pergi makan buffet, hak ni masak nasi rumah sendiri. Kita tahu lah muka kita adik-beradik ramai. Adik-beradik 8. Ayah kani je zaman dulu. Gaji berapa je, mak pun satu makanan. Masuk, kalau udang tu kena kira seko-seko. Seko seorang je, ambil seko. Ni seko. Ada belaka baru makan. Pasal takut makan dulu, makan kemudian tak cukup. Tapi di situlah ada keharmoniannya. Sebab tunggu ada belaka baru kita makan. Kalau lo ni tak ada dah. Pasal memang siapa makan dulu, kau makan kemudian, memang makanan banyak, tak habis sampai. Dulu mak kena letak satu-satu. Kalau dia tak cukup, satu. Kalau pergi makan kedai ni, pakai. Dia balik rumah kan, dia kata, Umi boleh buat macam ni. Jadi semua buat sendiri. Nak Kentucky buat sendiri tu, tak makan kedai. Dulu pergi makan KFC dulu, sama-sama dulu. Sekali ayah bawa makan KFC. Makan snack pelik 2 ketul berapa belah ringgit tu. Tobak dah tak makan dah lepas ni. Rezeki rasa. Rezeki tu memang ada masing-masing. Kita jangan bimbang. Hak anak 15 pun hidup molek, tak ada masalah. Kita je zaman ni bimbang lebih ni. Tak tahulah. Semoga Allah Ta'ala bagilah kekuatan kepada kita semua. Cumanya dalam bab anak ni, cerita semalam, nak sambung cerita semalam. 2 hari lepas saya tengok satu video Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menceritakan kisah yang menakjubkan tentang seorang tentera askar penjaga Hajar Aswad. Cerita ni jazahullahu khairan, dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang guru ulama di Madinah, daripada seorang tentera kerja dia jaga multazam lah, dekat multazam, jaga Hajar Aswad tu kan. Dia kata zaman mula-mula dia kerja, mula masuk dia kerja, tiba-tiba dia terpandang seorang lelaki yang berdoa di multazam. Doa dia di multazam, ya Allah, kurniakanlah aku anak. Kurniakanlah aku anak, kurniakanlah aku anak. Doa di multazam. Dia tengok je. Pasal orang tu merintih sungguh nak anak, dia pun tengok. Jadi dia pula baru masuk kerja, benda tu kekal dalam memori dia. Dia terus kerja sampai duduk situ. 18 tahun kemudian, dia dengar suara yang dia ingat suara tu. Tapi kali ni suara tu bunyi dia lain. Dia kata doa dia, ya Allah, matikanlah anak ini. Ya Allah, matikanlah anak ini. Allahumma ahlik hadzal walad
Terkejut dia. Dia pun tengok. Dia kata, inilah seolah aku dengar 18 tahun dulu berdoa di multazam, minta supaya ada anak. Kemudian dia pula hari ni minta dengan Allah supaya matikan anak. Dia pun turun daripada tempat dia tu, tahu tukang kawan dia ke macam mana lah. Tapi dia pergi kepada orang berdoa tu, dia tarik kawan ni. Dia kata, kamukah dulu 18 tahun doa di sini bahawa kamu nak anak? Dia kata, ya. Dan hari ni kamu doa supaya Allah matikan anak? Dia kata, ya. Kamu telah menzalimi anakmu 2 kali. Dia kata, kamu telah menzalimi anak kamu 2 kali. Sebab apa? Kata di penjaga ni, Syekh puji dia, jazahullahu khairan. Dia kata, aku dengar doa kamu yang pertama. Kezaliman kamu buat kali pertama ialah kamu minta dengan Allah anak, kamu tak sebut anak yang soleh. Mu nak anak, tahu anak, mu tak sebut pun anak soleh. Kamu telah buat zalim kepada anak kamu di saat kamu tak doa kepada Allah nak anak tu anak yang soleh. Jadi Allah beri kepada kamu anak. Zalim pertama. Zalim yang kedua, hari ni kamu minta Allah Ta'ala binasakan dia. Zalim. Kenapa kamu tak minta hidayah untuk dia? Minta Allah Ta'ala hidayahkan anak kamu. Lepas tu lelaki tu bersebut, orang panggil terima nasihat dia. Dia pun okey lah. Dia pergi tolak balik kawan dia di multazam. Sekarang ni doa biar anakmu dapat hidayah. Jangan doa dia binasa. Dia pun doa, lepas tu balik. Setahun yang akan datang, cerita Syekh ni, setahun akan datang, lelaki tadi mari doa di multazam, bawa anak dia. Bawa anak dia, betul-betul tujuan dia nak terima kasih kepada penjaga. Lepas tu dia tarik, dia kata, kamu cerita kepada anak ni, polis lah bahasa kita tak. Wahai anak, ceritakan kepada si polis ni apa yang berlaku kepada kamu. Dia kata, hari ayah doa tu, tiba-tiba Allah Ta'ala campur rasa aku nak taubat. Sehingga aku mula salat, aku taubat kembali kepada jalan Allah. Dan Alhamdulillah sampai hari ni inilah aku. Jadi lelaki ni kata kepada polis tentang, aku terima kasih kepada kamu atas nasihat kamu tahun lepas. Ini kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Kisah benar yang berlaku depan Kaabah. Begitulah yang kita tengok dalam Al-Quran, di mana apabila minta anak ni, jangan minta anak saja. Dalam surah Ali Imran yang kita baca nanti, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, zuriat yang baik. Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakanlah aku dari anak yang soleh. Jadi jangan minta setakat nak anak je. Kena minta anak tu, bagi tahu itu, ya Allah, aku nak anak yang soleh. Kalau dulu kita lupa, ya Allah, aku dulu tak mengaji, lupa nak minta hak tu. Lo ni besar dah anak. Jawapan dia, tak ada masalah. Tidak ada pernah yang terluput daripada ilmu, pengetahuan dan kekuasaan Allah. Macam cerita budak tadi jugalah. Walaupun dia ni dulu lupa, tapi masih boleh seorang ibu atau seorang ayah mendoakan anaknya dengan doa kebaikan. Jadi anak ni itulah, dia perhiasan dunia. Kalau dia melalaikan kita daripada mengingati Allah, maka dia adalah anak yang tak baik. Tapi kalau dia ni mengingatkan kita dan membawa kita kepada Allah, bahkan boleh menjadi asbab syafaat di hari akhirat,
maka dia adalah anak yang baik. Okay? Dan kisah dalam Quran ada. Kalau semalam kita cerita tentang kisah isteri-isteri yang beriman dengan isteri-isteri yang tak beriman, dalam Quran juga ada kisah anak yang soleh dan kisah anak yang tak soleh. So kita dalam dua persimpangan lah. Kisah anak soleh dalam Quran sebagai contoh kisah siapa? Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, anak soleh. Siapa pekat ayah nak sembelih, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud, anak dia, anak-anak Nabi, wa habna lahu Ishaq wa Yaqub, anak Nabi Ishaq keluar Nabi Yaqub, daripada Nabi Yaqub keluar Nabi Yusuf. Ini semua adalah anak-anak yang soleh, hasil daripada doa bapa kepada sekalian Nabi, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim dia doa daripada awal lagi, dia daripada apa? Zuriat yang soleh. Dia dapat zuriat yang soleh. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Dia doa dah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah kepada anak cucu kami ini orang-orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kamu. Nabi Ibrahim dia tidak pernah lupa mendoakan zuriatnya. Jadi alhamdulillah, hasil daripada doa tu dia dapat zuriat yang soleh. Dan ada yang anak bukan anak Nabi pun soleh. Seperti contoh kisah Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anak dia. Dalam Quran ada cerita tu. Dalam Quran juga ada cerita anak yang tak beriman, anak Nabi Nuh alaihissalam. Ayah diajak masuk kapal, naik kapal, tak nak dia, ingkar sampai mati dalam kekufuran. Ini anak Nabi. Maka tidak ada jaminan ayah dia ni siapa untuk dia jadi orang yang baik ataupun buruk. Yang penting kita lah. Kita ni tak kira asal usul kita tu macam mana, kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala rezekikan kepada kita anak yang soleh. Anak yang soleh. Selain daripada doa, pemilihan pasangan juga sebahagian daripada usaha mendapatkan zuriat yang soleh. Bukan sekadar benih dia tu saja, tetapi akhlak dan didikan dia setelah daripada lahir, kerana dia membesar dalam didikan. Kalau seorang ibu yang solehah, dia membesar dengan didikan ibu tu. Kalau dia dapat anak ayah yang soleh, dia membesar dengan didikan ayah tersebut. Sehingga akhirnya didikan itu menjadi asbab selain daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi anak yang soleh. Kemudian ulama juga sebut dalam bab anak ni, salah seorang daripada kedua tu soleh pun insya-Allah boleh dah jadi sebab. Berarti kalaulah tiba-tiba seseorang itu diuji dengan pasangan dia, dia tak boleh ikut. Ada orang dia tak boleh follow. Ada kisah orang taubat, suami dah taubat, isteri tak boleh follow. Ada kisah isteri taubat, suami tak boleh follow. Jadi dia taubat seorang-seorang, nak macam mana dia kata, tak boleh nak follow. Kalau si suami ni jaga solat, isteri masih lagi belum lagi nak, baru berjinak-jinak dengan solat. Atau wujud isteri ni dah bagus, dah mari kuliah agama dan sebagainya, suami ni setakat mari tukar hantar je. Kalau tukar hantar boleh kira kat rumah awak pergilah, dia kata. Ada pun orang diuji macam tu. Kalau siapa yang boleh datang dua-dua, mari kuliah ke, mari masjid ke, mari apa ke, itu alhamdulillah. Bukan semua orang dapat nikmat tersebut. Cuma dalam Quran surah Al-Kahfi
Allah Ta'ala sebut tentang kisah budak yang harta dia duduk di bawah tembok tu. Ingat kan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu? Pertama naik kapal, bocorkan kapal. Yang kedua, jumpa seorang budak, bunuh budak tersebut. Yang ketiga, masuk kampung, nak minta makanan, orang tak bagi. Lepas tu duduk pinggir kampung, ada satu tembok, bawah pada tu milik harta anak yatim. Ada harta milik anak yatim. Allah Azza wa Jalla jaga harta tu milik anak yatim, dan disebut dalam Quran wa kana abuhuma salihah. Ingat tak ayat Quran? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Maksud apa ayat tu? Adapun dinding atau tembok ini adalah milik dua orang anak yatim yang tinggal di kota, dan adalah di bawah dia ini ada harta milik mereka berdua, dan adalah ayah kepada keduanya adalah orang yang soleh. Bila kita baca tafsir Kahfi dulu baru ni sebelum kita baca ni kan, kita baca surah tafsir Al-Kahfi, maka sebahagian daripada ulama tafsir atau dalam tafsiran pada ayat tersebut, bila Allah sebut ayah kepadanya soleh tanpa menyebut ibu, menunjukkan seandainya salah seorang daripada kedua ibu bapa itu soleh, sudah cukup menjadi sebab Allah nak jaga anak tersebut. Jadi jangan kita rasa bimbang, ya Allah, kenapalah aku tiba-tiba pasangan aku ni tak boleh nak ikut. Tak apa, kita jagalah anak kita tu. Mudah-mudahan dia yang akan jadi penerus generasi ataupun penerus legasi amal soleh itu. Dan Allah Ta'ala kira, Allah Ta'ala jaga. Kita doa siang malam, biarlah suami tak doa ke anak dia, dia je doa. Jangan pula kata awak ni tak doa langsung ke anak saya je doa. Memanglah boleh kata gila anak kata, biar dia doa juga. Cuma kalau tiba-tiba antara dua tu seorang je soleh, jangan kita putus asa dari rahmat Allah untuk mendapat anak yang soleh. Walaupun pada asalnya yang terbaik ialah mencari pasangan yang soleh untuk dapat zuriat yang solehah. Okey. Jadi memang ni nombor dua, kecintaan dalam hati manusia yang nombor dua, melebihi daripada yang lain. Okey, melebihi daripada yang lain. Jadi kita pun berihtisab. Saya dah sebut semalam bahawa melahirkan zuriat ataupun anak yang beriman sebahagian daripada dakwah ataupun membantu agama Allah. Sebab ini adalah saranan Nabi SAW. Jangan kita rasa saya tak ada apa-apanya, ada anak 6 orang semua beriman kepada Allah. Tu jasa kita lah tu. Anak pula solat 5 waktu berlaku ke 6 orang. Jasa kita lah tu. Boleh pula jadi cikgu membimbing masyarakat. Boleh pula jadi begini dan begitu, berkhidmat kepada umat. Jasa dah tu. Sampai hari akhirat kita pun tak tahu. Allahu Akbar, Allah Ta'ala kata. Kita kata, tengok-tengok pahala bertimbul-timbul jasa daripada zuriat yang dia lahirkan. Sebab dia dah ajar anak tu pertama kecil. Prof Dr. Muhaya kenal kan? Dia kan motivator lah. Dia kata orang paling beruntung sekali ialah cikgu tadika. Sebab apa?
Kalau bahasa MLM lah, berapa lapis kita boleh makan? Orang MLM ni kadang-kadang 7 lapis. Lagi banyak, panjang lagi untung lah kalau dia. Kalau cikgu pensyarah universiti, dia makan hasil usaha dia ni, walaupun ngaji level tinggi, tapi dia makan hasil dia tu, budak ni ngaji umur 20 tahun, 24 tahun. Dia pun hidup sampai umur 60 tahun, dia makan hasil 40 tahun. Dia panggil untung dia, keuntungan dia. Selama 40 tahun orang ni hidup, hasil didikan dia dapat pahala. Kalau dia ngajar kerana Allah lah. Hak paling untung siapa? Cikgu tadika. Sebab budak ni umur 3 tahun, 4 tahun, dia dah ajar dah. Jadi umur 6 tahun budak ni, pahala tu start masuk dah kepada cikgu tu. Dia membesar. Umur dia 10 tahun, pahala masuk lagi. Walaupun dia hanya ngajar ABC, tapi ABC ni lah yang budak ni guna sampailah dia tua. Masa nak jadi cikgu tadika pula kita ni. Betul tak? Tapi mengalahkan cikgu tadika apa? Ibu dia. Ibu dia ni ngajar Melaka, ABC pun dia ajar, 1, 2, 3 pun dia ajar, cara makan pun dia ajar, cara pakai baju pun dia ajar, cara minum pun dia ajar. Dia ajar Melaka. Berapa hasilnya? Betul tak? Sampai bila-bila. Sebab tu zuriat yang salih ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah kepada Allah, tapi jangan doa dapat anak saja. Doa biar dapat anak yang saleh. Allahu Akbar. Zaman lah ni orang duk mikir kerjaya dulu banyak. Dia tak mikir dah anak ni, dia mikir kerjaya je. Anak tu dia tak fikir. Padahal kerjaya sepak pecing je. Betul tak? Bila dia pecing, habis kerja dia habis. Kalaulah wanita-wanita muslimah ni tumpu kepada keluarga. Maka pecing tak habis. Anak-anak dia, bapa dia meninggal pun masih lagi berjalan pahala dia. Inilah pencing sebenar. Anak yang salih, aset yang paling berharga. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Yang seterusnya, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak. Dari emas dan perak sama juga, boleh jadi ujian, boleh jadi sebab kenikmatan. Disebut dalam tafsir, kalau dikumpulkan untuk kebanggaan dan kesombongan, bahkan untuk bermegah-megah kepada orang-orang yang miskin dan lemah, maka sifat harta ini tercela. Adapun sekiranya mengumpulkan dan berusaha mencari harta supaya dapat memberikan nafkah kepada ahli keluarga atau kaum kerabat atau silaturrahim, atau membawa kepada kebaikan-kebaikan dan ketaatan dalam beragama, maka sifat itu terpuji di sisi syarak. Kalau orang cari harta, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab ini zina. Ada setengah orang tu hilang keinginan harta secara total. Okay, kita kena faham ayat ni Allah Ta'ala sebut zuyyina. Bukan dia ibtilak lagi saja dah. Zuyyina ni Allah Ta'ala jadikan dia perhiasan. Maknanya benda ni kalau diguna dengan baik, dia jadi perhiasan bagi kita. Tak salah. Tapi bila cara kita buat lain daripada yang Allah suruh, maka jadilah dia beban ke atas seseorang itu. So kalau kita kata dia cari harta, memang betul lah. Sebab Allah Ta'ala memang letak dalam hati manusia ni suka kepada harta. Tujuan dia agar manusia cari harta.
Tapi tujuan cari harta tu untuk apa? Untuk kita tanggung rezeki keluarga, buat baik kepada kaum kerabat, hubungkan silaturahim. Ada boleh bayar zakat, boleh sedekah, boleh bagi kepada orang fakir miskin, boleh bagi kepada anak yatim. Daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga, 7 daripada mereka adalah businessman yang merupakan hartawan. Pasal apa? Sebab dia reti guna harta dia kepada jalan yang Allah Ta'ala suruh. Dan betapa banyak kelebihan-kelebihan orang yang memiliki harta. Jadi tak salah, dengan syarat cara yang ambil halal, dibelanjakan secara halal pada jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau sifat nak kepada harta tu tak ada, apa jadi? Kalau semua orang ni sifat zuhud belaka, orang bagi harta, astagfirullah. Kalau tak ada lah orang kaya ni, siapa nak buat wakaf? Tak lagi minta dengan orang ni, saya nak masjid ni ada duit, astagfirullah. Saya ada nak minta masjid, astagfirullah. Apa nak buat dengan apa? Jihad fi sabilillah, Nabi SAW suruh kumpulkan waktu perang Tabuk, kumpul harta. Kalau tak ada orang kaya, mana ada kuda, kita nak beli kuda perang, siapa nak sponsor? Astagfirullah, maestro berzikir, tak jalan. Jadi adanya harta bagi orang Islam adalah satu kekuatan. Sebab tu dia, Allah Ta'ala letak dalam hati manusia suka kepada harta. Tak salah lah. Tapi macam saya sebut tadi, dicari dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan jalan yang halal pada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah, mintalah rezeki yang banyak dari Allah. Cita-cita nak jadi kaya boleh tak? Boleh. Walaupun Nabi SAW doa untuk dibersama dengan golongan miskin, dan ada kelebihan orang miskin berbanding orang kaya, masuk syurga mereka lebih awal daripada orang kaya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-siakan pahala harta orang yang kaya apabila mereka berinfak atau menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagai bukti, contoh kepada manusia, ada Nabi yang kaya, ada Nabi yang miskin. Yang kaya hanya sekaya-kayanya, bukan lain-lain, sekaya-kayanya, Nabi paling kaya. Apa dia? Nabi Sulaiman. Tak ada orang lebih ada harta lebih tinggi daripada dia. Bukan sekadar harta, kekuasaan. Tak ada yang lebih daripada Nabi Sulaiman. Jadi begitulah. Sayyidina Uthman kaya, Abu Bakar pun businessman, Umar pun sama, Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat tu semua dijamin syurga. Hebat-hebat mereka. Cuma kita nak cari jutawan-jutawan yang kaya, mudah sikit. Nak buat masjid, tanya orang Arab tu, Belombo, geng-geng jutawan Arab tu, nak dia kaya, Belombo, buat masjid seorang dia je, sebiji bagi tu. Kalau buat, orang panggil beli van jenazah ke apa ke dia, bulan Ramadan ni, zaman duduk di Madinah dulu berebut, bagi iftar, bagi buka puasa, bagi sahur. Tarik kita ni mari duduk kat safrah dia ni. Marilah masuk masjid pegang, marilah duduk kat safrah dia, marilah duduk kat safrah dia. Orang yang hartawan. Kalau tidak kerana sekatan daripada pihak mereka untuk duit-duit mereka keluar, mesti banyak dah sumbangan mereka terhadap umat. Zaman kita dulu, orang panggil muhsinin, orang-orang baik ni, ajar sekolah-sekolah di luar tu, negara, bukan di Malaysia saja, daripada Arab Saudi ni pergi
buat masjid di Europe, buat masjid di Afrika, buat sekolah di Kemboja, macam-macam. Tapi bila dia kena terorisme tu, dia tak boleh keluar duit dia. Semua kena follow account dia macam-macam. Akhir sekali buat regulation, duit dia tak boleh keluar, menaikkan dengan jalan rasmi. Itu baru payah sikit. Tapi dia tengok Danusano tu dermawan hebat. Orang Arab ni kalau buat dermawan dia kalah kita. Kalau dah itu. Jadi tak salah jadi kaya, cuma kita nak orang kaya yang beriman. Baik, yang seterusnya, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Apa maksud kuda yang bertanda? Berkata al-makhul, al-ghurrah wat tahjil. Ghurrah wat tahjil, bertanda ni kuda yang cantik lah bahasa kita ni. Kuda yang ada tanda ni kuda macam mana? Dia panggil bahasa mudah kuda pakai stocking. Tahu kuda pakai stocking? Dia punya bulu hitam ataupun gelap, bawah kaki dia putih. Mana tengok? Mana tengok? Dia panggil ghurran muhajjalin. Lepas tu jambu dia pula putih. Dia bukan spray tu, bukan spray. Dia bukan spray, dia memang asli gitu. Ada kuda yang memang sifat dia lahir kaki dia warna putih, bulu dia hitam. Kucing saya tak tahu. Ada ke kucing? Ada. Kucing pakai stocking lagi. Kucing pun ada Lepas tu dia bertanya, comelnya kucing tu pakai stocking, dia kata. Kuda pun ada gitu. Jadi dia panggil kuda al-musawwamah, maknanya kuda yang cantik, yang nilainya tinggi. Yang memang manusia suka kepada kuda-kuda yang cantik. Dan antara Nabi SAW juga sebut kepada perkara tersebut. 3 bentuk orang yang suka kepada kuda. Yang pertama, orang yang tambat kuda untuk berjihad fi sabilillah, maka mereka diberi pahala selama kuda tu diikat. Yang kedua, orang ni pera kuda untuk bangga-bangga dan menunjuk-nunjuk, maka orang ni mendapat dosa selama dia bela kuda dia tu. Yang ketiga, litta'affuf waqtina nasliha, dia untuk menjaga diri dia sebagai tunggangan dia dan mendapatkan anak membiak-biak kuda, dan dia tidak melupakan rezeki ataupun membayar zakat daripada kuda-kuda yang dia bela, maka orang ni juga Allah Subhanahu Wa Taala menutup atau melindunginya. Jadi nak simpan kuda tak apa, yang penting tujuan dia kerana Allah. Kalau orang simpan zaman lah ni tak simpan kuda, orang simpan kereta. Kereta ada 20 biji. Apa? Dia kena tanya niat dia. Tujuan dia apa? Kalau dia tujuan dia untuk ada kebaikan untuk agama, tak apa. Ni kereta ni adalah tujuan dia. Kalau orang panggil sabilillah, kau nak guna untuk fahsyah ke apa, dia bagi. Pergilah nak bawa ustaz pergi kuliah kau. Contohnya nak bawa panggil apa tu, imam tarawih pergi jadi imam kau, ambillah kereta dia bakar, beres. Tapi kalau saja nak menunjuk-nunjuk buat konten je, naik kereta Lamborghini padahal sewa je. Lepas tu tabur duit atas tu, aku sudah kaya, ambil konten ni. Jadi dia kena jawab lah depan Allah. Amalan ni pelik-pelik dunia ni. Wal an'ami wal harth, dan juga binatang-binatang ternak dan kebun-kebun tanaman. Ini juga antara perkara yang Allah Ta'ala letak dalam hati manusia, kecintaan kepadanya.
Kalau guna dengan cara yang baik, insya-Allah dapat pahala dan menjadi taman dalam hati dia. Kalau digunakan dengan cara yang tak baik, dia menjadi asbab kepada kemurkaan Allah ke atasnya. Okey? Tapi Allah Ta'ala kata wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah sebaik-baik tempat kembali. Setelah Allah Ta'ala cerita tu, akhirnya Allah Ta'ala sebut ke akhirat, kemudian Allah Ta'ala sebut qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum, hendakkah kamu aku khabarkan sesuatu yang lebih baik daripada semua itu. Memang hati manusia nak tu, wanita nak, anak nak, harta nak, kuda nak, binatang ternak nak, kebun naklah kau kita ni. Betul tak? Oh, kita tengok orang tu, oh bagus, tengok oh bagus, hati naklah kau. Ya, mampu dengan tak mampu je. Tengok jauh naik kereta besar. Kita naik kereta kecil. Betul tak? Tengok orang motor besar, kita naik motor kecil. Bateri pupah tukar. Alhamdulillah. Tengok seat pun koyak dah tengok. Tengok je dah. Tengok. Suka tengok kan. Mampu dengan tak mampu je. Tapi Allah Ta'ala kata ada lagi yang lebih baik daripada semua itu. Apa dia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharatun, dan disediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih. Wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah, dan beroleh pula keredaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha senantiasa melihat akan hamba-hambanya. Jadi Allah tutup ayat tu cantik sangat. Walaupun dia bagi kecintaan kita ke dunia, tapi ada lagi tempat yang lebih elok daripada tu. Oleh sebab itu, kalau dibandingkan nikmat syurga, dia adalah kemuncak kepada semua keinginan yang ada dalam hati manusia tadi. Kalau kita kata tadi ada berapa Allah Ta'ala sebut? Wanita, anak-anak, harta, kuda, binatang ternak, ladang, kebun. Ada 6 yang disebut. Semua ke-6 ni, kemuncak dia duduk dalam syurga. Supaya manusia ni rasa cinta kepada syurga. Kalau dia kata dulu dia nak ke isteri, dalam syurga ada bidadari. Kalau dia nak kepada anak, dalam syurga ada pelayan-pelayan, anak-anak syurga. Yang sifat dia kita baca dalam surah Al-Insan seperti permata. Mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Tengok tu seperti mutiara-mutiara yang terjaga, anak-anak syurga. Kalau dia nak kepada apa ni? Yang ketiga apa ni? Harta. Harta ni tak ada bertimbun-timbun. Syurga tu daripada emas dan syurga tu daripada perak. Pasir dia, istana dia, katil dia, semua daripada emas. Jannatani min zahab wa jannatani min fiddah. Ada 2 syurga daripada emas, 2 syurga daripada perak. Disebut dalam hadis tentang ayat syurga, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, bagi orang yang takut kepada Tuhan dia ada 2 syurga.
Setelah Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat syurga tu, wa min dunihima jannatan, bawah daripada dua tu ada dua lagi syurga. Jadi disebut dua tu syurga dari emas, dua tu syurga daripada perak. Pak kita setakat nak emas dengan perak bertimbun-timbun. Kalau kita sebut satu seketul, satu jongkong tu tak. Tak, ni istana tu dibina daripada emas. Allahu Akbar. Jadi kemuncak keinginan kita ada dalam syurga. Lagi, mana lagi? Apa yang kita ada? Nombor 4, kuda. Tunggangan kuda dalam syurga. Kita tak naik kuda. Kalau ada kuda, boleh ke sini. Naik buruk dalam syurga. Naik buruk dalam syurga. Pergi sekali lagi, nak apa lagi? Tunggangan ahli syurga. Tak ada dah kuasa kuda kita lah ni, kuasa kuda horsepower. Dia tak ada dah. Ada syurga tu, naik kenderaan-kenderaan syurga seperti buraq, maka itu lebih hebat daripada keinginan kita di dunia. Kemudian kita nak apa lagi? Binatang-binatang ternak. Allah, dalam syurga ada macam-macam lah. Bukan setakat binatang lah keadaannya. Macam-macam lagi perhiasan, keinginan kita. Kita binatang ternak ni sebab nak makan, nak ada daging, nak minum susu. Binatang ternak tu. Tapi dalam syurga, susu tu sungai. Hak kita dah minum susu, apa pengen ternak? Pagi-pagi duk susu. Binatang ternak ni minum susu. Dalam syurga tak seberah dah sungai dah. Faham nak makan daging, burung mari daging, mari nak apa? Binatang ternak tujuan kita nak makan, nak minum. Dalam syurga semua ada belaka. Yang keempat apa dia? Kebun. Memang syurga tu kebun lah. Satu pokok dalam syurga, orang naik kuda tu bawah teduhan dia 500 tahun tak habis. Duduk naik kenderaan macu kuda dia 500 tahun tak lepas hari dia punya bayang-bayang pokok syurga. Jadi betul Allah kata qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Nak kada aku tawarkan, aku khabarkan sesuatu yang lebih baik daripada keinginan kamu nak tu. Jadi Allah Ta'ala tak zina. Sebab tu saya kata awal, zina dia adalah hiasan yang ada dalam hati. Tak salah benda ni, tak salah. Sebab memang Allah letak supaya cita-cita kita nak ke syurga. Kalau orang tak nak harta, tak nak perempuan, tak nak anak, tak nak, dia tak akan cita-citakan syurga. Pasal apa? Sebab dia tak ada keinginan tu. Orang cita bidadari, tak apa, malah bidadari apa aku, bini aku tak nak dia kata. Contoh, orang cerita apa harta, aku biar tak masuk syurga pun, aku suruh tak payah syurga pun tak apa. Amboi. Ada orang kata kita jangan beramal untuk syurga, kita beramal kerana Allah. Siapa yang beramal untuk syurga tak ikhlas, kita katakan salah. Kerana yang menawarkan kita syurga adalah Allah sendiri. Maka termasuk bercita-cita kepada syurga adalah berharap kepada sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak salah. Sebab Allah Ta'ala yang tanam sifat ni dalam diri kita. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan falsafah orang sufi. Kita jangan beramal ni kerana syurga, nanti tak ikhlas. Kita beramal kerana Allah. Allah. Mari saya dengar lagi cerita video orang yang sama hak cerita pasal orang kafir boleh masuk syurga. Mari keluar pula video pelik lagi. Dia kata Abu Lahab ni boleh masuk syurga kalau dia ni taat kepada Allah. Dan dia taat. Dia kata taat kepada Allah ni sehingga kalau kita kata, kalau Allah Ta'ala kata dia masuk neraka, dia taat masuk neraka. Dengan sebab taat itulah dia akan ke syurga. Aduh, saya kata peliknya orang ni. Dia panggil, kadang-kadang manusia ni kalau dia berfikir dengan otak sufi,
Otak bukan semua otak sufi itu salah. Cuma otak dia tu hanya kerana emosi. Kerana emosi lah. Nilai taat kerana Allah. Siapa nak mengipikan syurga pun tak boleh. Kalau siapa niat ke syurga tak betul. Kena kerana Allah je. Even kalau Allah Ta'ala dia takdirkan dia masuk neraka, dia redha dengan takdir Allah dia masuk neraka. Siapa ajar lagu tu? Tak ada. Kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala suruh kita minta syurga. Nabi SAW suruh kita minta syurga Firdaus. Dan bercita-cita kepada syurga. Takkanlah Allah memberi kepada kita khabar dalam Quran tentang jaminan-jaminan dan pahala ganjaran, tiba-tiba bila kita mengharapkan janji dari Allah, kita jadi tak ikhlas kerana tidak berharap kepada Allah. Tak logik. Tak logik. Sekarang ni kita memang harapkan syurga. Betul? Syurga siapa yang kita harapkan? Syurga Allah. Malaikat mengharap syurga manusia. Yang tu memang tak ikhlas lah. Jadi kalau seorang tu dalam beramal dia berharap, bercita-cita, mengharapkan syurga, maka dia jadi orang-orang yang ikhlas. Kerana apa? Syurga itu dijanjikan oleh Allah. Tengok hadis Nabi SAW. Bila nak perang dalam perang Badar, bila nak perang dalam perang Badar, Nabi kata qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bangkitlah kalian kepada syurga yang luasnya langit dan bumi. Nabi kata begitu. Lepas tu sahabat-sahabat pun dengar. Antaranya daripada apa nama dia, bukan Allah, bukan nama dia Amr bin Qais, bukan nama salah seorang sahabat lah nama dia, yang syahid dalam perang Badar. Dia kata apa? Bakhil. Dia kata wah. Nabi kata, kenapa kamu kata begitu? Aku harap aku termasuk dari kalangan ahli syurga. Atau Amr bin Jamuh satu. Apa nama bin Umair? Qais bin Umair ke Umair bin Qais nama dia. Dia kata apa? Sehingga waktu tu dia tengah makan, ada seorang sahabat lain dia tengah makan. Bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata aku nak makan kurma ni sampai habis. Terlalu lama aku tangguhkan hidup aku nak masuk syurga. Lalu dia campurkan pergi ke medan perang, mati syahid. So point dia, Nabi sendiri bila ajak sahabat berperang, tawarkan syurga, suruh bercita-cita kepada syurga. Mari geng-geng ni kata kita tak boleh niat syurga, tak ikhlas, kita niat kerana Allah. Itu semua falsafah, sekadar falsafah saja. Tapi sebenarnya hakikat, sebagaimana ayat Allah Ta'ala ni, Allah yang tawarkan kepada kita. Dan memang dalam hati manusia Allah letak rasa cinta ni, agar bila dengar cerita syurga dia merasa ingin. Dan Allah bagi sebahagian daripada keinginan itu ada pada benda-benda di dunia. Okey, pasangan ada di dunia. Tapi syurga lagi hebatlah. Harta ada di dunia, di syurga lagi hebat. Binatang ternak ada di dunia, di syurga lagi hebat. Apa saja yang dia nak ada di dunia. Tapi dia kena tahu bahawa kenikmatan yang tertinggi bagi dia adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk beramal dengan amal yang saleh dan berharap kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita masih lagi berada dalam Ramadan, di saat pintu-pintu syurga terbuka, dan bergembiralah para pemburu syurga dengan amalan masing-masing. Maka pakak-pakaklah kita kata bersiap sedia, singsinglah lengan baju, ikatkanlah, ketatkanlah ikatan seluar dan kain pelekat. Kalau pegang panggil orang India tu, kalau nak itu dia dah ikat, dah tarik, dah cawak dia tu, sakut kat belakang. Kalau hero Tamil kan, kain pelekat dia tu dia tarik, selit kat belakang. Tu dia panggil, dah start nak congak ekor dah tu. Iaitu kita dah masuk separuh kedua Ramadan. 5 hari lagi kita masuk
10 akhir Ramadan. Maka kita sedang pesta memburu Lailatul Qadar. Sekarang ni pun pesta dah untuk memburu ganjaran syurga dan keampunan. Tapi 5 hari lagi kita akan masuk pesta memburu Lailatul Qadar. Di saat itu sungguh-sungguhlah. Lah ni pun dah boleh dah train. Dah boleh training dah train. Baca Quran dah banyak sikit, tidur pun tak kurang sikit, makan pun jangan banyak sangat, kurang-kurang sikit biar sampai kita tak terlalu kenyang, tak terlalu lapar, tenaga kita pun okey, rehat pun kita dah cukup-cukup dah rehat sikit ni. Masuk 10 akhir Ramadan, itu nama dia pemburuan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita untuk itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.